أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Ini muliakan seluruh ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, hadirin muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan saki-baki kehidupan kita di atas muka bumi Allah dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sangat banyak. Tapi malangnya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni kita tidak syukuri, dengan sebab nikmat itu kita enjoy, kita rasai dan kita tenggelam dalam kenikmatan, sehingga kita lupa bahawasanya nikmat ini adalah datang daripada Allah, sehingga kita lupa bahawasanya nikmat ini untuk kita syukuri. Syukur dengan arti kata taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita, kita mestilah gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu makna syukur. Tapi kita seringkali lalai dengan kehidupan, maka kita kadang-kadang termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi kerana tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Dan orang yang bersyukur ni tak ramai. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, orang yang bersyukur ni tak ramai. Sedikit saja orang yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita lah termasuk golongan yang sedikit itu yang mensyukuri akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita pada Allah, takut pada Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Mudah-mudahan kita mengharapkan agar pengakhiran kehidupan kita dalam keadaan yang terbaik, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beragama Islam, beriman pada Allah serta bertakwa kepadanya. Kerana itulah sebaik-baik keadaan untuk kita pulang kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini secara santai-santai, biasalah orang pagi cuti, mata pun tak boleh nak nak celik lagi dah, mood tak main lagi. Kita tengok satu ayat dalam Al-Quran dan mudah-mudahan ianya memberi sedikit manfaat kepada kita untuk kita berhadapan dengan kehidupan kita hari ini, insya-Allah biiznillah. Kita tengok ayat dalam suratul Baqarah ayat 155, yang mana Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada kita, sesungguhnya kami, yakni Allah Azza wa Jalla, akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan merasai akan al-ju', yakni kelaparan, dan akan berlakunya kekurangan dari sudut harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan Allah Ta'ala sebut wabashiris sabirin, berilah berita gembira, khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Baik, latar belakang ayat ini, kita tengok ayat yang sebelum itu menceritakan berkenaan dengan perang. Ayat ni cerita pasal, sebelum ayat ni dia cerita pasal perang, iaitu orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal ahya, mereka ni bahkan hidup di sisi Allah. Bagi kita, kita nampaklah orang mati syahid, orang mati perang pada jalan Allah ni nampak matilah kan. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka ni adalah hidup. Dan Allah Ta'ala nyatakan ayat 155 ni, Allah Ta'ala nak sebut, di antaranya Allah Ta'ala sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah Ta'ala akan menguji kita yang nama manusia ni dengan satu ujian, iaitu al-khawf, yakni rasa takut. Takut di sini di antaranya apa? Takut kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok banyak daripada kalangan-kalangan orang bila dia berperang, bila hati tak kuat, jiwa tak getal, lari balik. Sebab apa? Dia rasa takut, dia rasa gerun dengan musuh. Patutnya kita harus lebih berani. Sebab apa? Kita tak takut mati. Sebab apa? Mati syahid pada jalan Allah ni adalah, orang panggil apa, cara mati yang sangat diimpi-impikan kerana fadilat, kelebihannya yang cukup-cukup, orang panggil apa, menarik. Matinya tanpa hisab, dijanjikan syurga, boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga terdekat, banyak dia punya fadilat. Tapi nak ceritanya, bab takut ni adalah ujian kepada manusia. Bukan setakat takut pada musuh, tapi takut ni memang orang panggil apa, perangai, sikap yang ada pada manusia. Takut ni macam-macam lah Nah, ni orang duk takut apa? COVID-19 lah, coronavirus. Semua orang ni takut. Nak cerita takut tu ujian. Takut dengan kuman-kuman ni, lepas ni mic ni kena cuci. Kuman-kuman corona mana nak tahu kan. Orang makan takut kan ni. Yang pakat batal habis program-program orang. Nak cerita takut. Ini ujian. Takut ni macam-macam. Takut apa lagi? Takut bini, takut juga ni. Takut bini ni takut juga. Ni ajak pergi breakfast lagi, tak boleh, orang rumah duk tunggu. Sekali lah, tak boleh. Dia takut. Contoh, nak cerita takut. Takut ni ujian. Takut apa lagi? Takut mati. Ni ujian juga. Takut. Nak ceritanya apa? Ujian yang Allah Ta'ala akan bagi kepada manusia ni antaranya apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Tahu ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia ni adalah takut. Berhadapan dengan musuh kadang-kadang takut. Kadang-kadang kita dengan orang kafir, tak berani. Dengan sama-sama kita hero sangat. Dengan orang kafir tak ada apa, tak ada prinsip tegas. Bila orang hina agama kita, kita tak ada prinsip tegas. Tahu, takut. Kalau aku kata lebih sikit, aku kena buang kerja. Takut kena buang kerja. Contoh, nak sebut benda baik takut. Bukan senang. Saya pun ada agak benda-benda macam tu. Nak sebut benda yang realiti, benda yang hakikat, benda kebenaran, tanpa ada kamera pula, dah jadi tak berani juga. Takut juga. Sebab apa? Benda yang kita cakap ni walaupun kebenaran, tapi nak ceritanya kadang-kadang orang tak suka. Tak pergi kita
dapat orang panggil habuat ni. Yang benar sekali, saya tak tahulah apa benda orang tak suka hak saya sebut. Keluar-keluar kereta kena simbah cak lah. Ya. Jadi dia orang panggil benda ujian-ujian macam tu dah biasalah kena simbah cak, tapi nak cerita takut dia akan mai juga. Nak sebut tak mau nak. Dia mai juga takut ujian. Masing-masing Allah Ta'ala akan bagi ujian takut tu. Kan? Tambah nak sebut apa tentang bila nak sentuh sikit tentang orang-orang bukan Islam yang ekstrim, yang terlalu orang panggil apa, orang panggil biadab. Kita nak sebut kadang-kadang fikir juga. Sebab apa? Ada daripada kalangan kita sendiri, orang Islam sendiri, yang dia terlampau sayang pula pada orang kafir. Ni ujian akhir zaman, standard. Jadi keluar-keluar tayar pecah pula. Jadi benda-benda tu dia menguji. Rasa juga ada benda rasa takut. Nak sebut tak mau, nak sebut tak mau. Masing-masing dia ada ujian masing-masing bab takut ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Antara ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia ni adalah al-khauf, yang ni takut. Macam-macam lah, takut macam-macam. Ni macam coronavirus pakat duk kena ni, pakat takut. Nak cerita takut ni ujian. Dan ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia. Tapi masalahnya apa? Manusia satu dia tak ada takut. Takut apa? Takut pada Allah Azza wa Jalla. Ni dia tak ada, payah nak ada. Yang disebut at-taqwa. Takut pada Allah ni buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Bila apa Allah Ta'ala suruh, dia tak takut pada Allah, dia lantak, dia tak buat. Takut pada Allah tu susah ada pada diri manusia, melainkan orang yang benar-benar beriman pada Allah Azza wa Jalla, benar-benar mengetahui akan hakikat kehidupan keduniaan ini. Sama ni orang langgar perintah Allah pun tak rasa pun takut, tapi bila dia nampak tentang implikasi kesan, contoh virus corona ni, pakat berjaga-jaga. Sebab benda ni nampak, tapi dia tak nampak kalau nanti akhirat nanti yang nak kena humban dalam neraka, nak kena ni, dia tak nampak. Dia tak ada lah rasa takut tu, sebab benda tak nampak. Sebab neraka ni benda sam'iyat, benda kita dengar kat telinga kita je. Kena percaya walaupun tak nampak. Sebab tu bila orang panggil, bila datangnya wabak ni atau penyakit ni, nak ceritanya bukan zaman kita baru jadi. Sebelum-sebelum ni pun, zaman dulu-dulu pun ada dah wabak-wabak yang seumpama yang berbahaya macam ni. Tapi kunci dia apa? Kunci dia adalah at-taqwa. Buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Amar ma'ruf nahi munkar tu penting. Cegah orang buat maksiat. Kenapa? Maksiat ini mengundang bala daripada Allah Azza wa Jalla. Seru orang buat baik. Bila buat benda ni, inilah ubat untuk orang panggil apa, menjauhkan bala-bala virus-virus ini, wabak-wabak penyakit ini. Ini dia. Lepas tu nak ceritanya ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertamanya adalah takut. Yang keduanya apa? Wal-ju'. Yang keduanya adalah lapar. Lapar ni juga ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia. Kenapa manusia ni dalam kehidupan, nak cerita bab lapar. Lapar ni boleh kata tak ada orang lah yang terlupa nak makan. Ada orang lupa nak makan. Lupa nak makan. Payahlah. Sebab apa? Perut bila dia main keroncong, dia akan ingat nak makan ni. Dia ingat nak makan ni. Jarang nak cerita orang lupa nak makan ni. Jarang. Kalau ada memang dahsyat. Dan antara ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia iaitu al-ju', yakni lapar. Lapar ni adalah ujian. Antaranya kalau kita tengok orang yang Allah Ta'ala bagi ujian dia kemiskinan, lapar, kebuluran. Contoh mangsa-mangsa peperangan, kebuluran, al-ju', lapar. Ini ujian. Kenapa? Nak cerita ujian lapar ni bukan senang. Lapar ni orang panggil, kalau
tak ada punca, kalau tak kuat iman, nampak benda haram, ribai kau lapang. Main dengan lapang ni. Halal haram kadang-kadang tolak tepi dah. Kan? Kelaparan. Begitu juga dalam nak pergi berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, antara ujian dia al-ju'. Nabi pun pergi perang ikat perut. Tak pergi masuk angin. Nak ceritanya lapang. Bila perang ni bukan bila duk pergi singgah restoran makan apa malu, tak ada. Dan duk main bom, duk main tu lapang ke apa, lawan lah. Antara salah satu ujian yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni al-ju', lapang. Ni pagi ni pun lapang ni. Tak makan apa lagi. Saya tengah hari pula lapang. Saya sebelum malam, petang pula lapang. Lapang saja. Di antara ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia al-ju', yang ni lapang. Ini ujian, sebab tu kita kena ingat. Benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut yang ketiganya, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Dan di antara ujian seterusnya Allah Ta'ala sebut wa naqsim, yakni Allah Ta'ala bagi ujian apa? Allah Ta'ala akan kurangkan minal amwal, daripada harta kita. Kurang daripada harta ni, nak ceritanya apa? Harta ni kuih hari kuih tak ada, ataupun kuih hari kuih tak cukup. Kan? Gaji banyak lah tapi tak orang nak cukup lagi. Masa tak cukup. Kekurangan harta. Dan di antaranya apa? Bila ayat ni latar belakang dia pasal perang. Bila berhadapan dengan peperangan, di antaranya apa? Dalam Islam ini bila nak berperang, dialu-alukan untuk menginfakkan harta. Perang ni bila infak harta, nak ceritanya apa, bukan macam masuk pelaburan, bagi lepas tu dapat balik. Kan, orang panggil material dia tu. Tapi perang ni bila kita infak harta, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tu kita tak boleh nak jangka. Adakala Allah Ta'ala balas balik di dunia, adakala Allah Ta'ala bagi ganjarannya di akhirat. Ya, nak ceritanya apa? Wa naqsim minal amwal, dalam kehidupan ni nak ceritanya apa? Ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia adalah kekurangan harta. Ataupun harta ni rasa tak cukup. Gaji banyak dah tapi tak cukup. Tak cukup. Kerja tungin terbalik dah. Pagi kerja, petang kerja, malam pun kerja, overtime lagi sampai tengah malam, pun tak kaya-kaya. Tak cukup, harta duk rasa kurang. Wa naqsim minal amwal, Allah Ta'ala bagi ujian apa? Kekurangan harta. Lepas tu kena ingat, kurang harta ni ujian. Sebab tu nak cerita ujian ni semuanya apa? Nak bawa diri kita untuk apa? Kuatkan pergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Takut mati, kena kuatkan lagi kita punya iman, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Lapang, takut lapang, kena yakin rezeki ni Allah Ta'ala bagi, sebab Allah Ta'ala janji dah. Nak risau apa, nak takut apa. Sampai takut lapang, tak dapat makan, sampai takut buat kerja haram, takut buat kerja benda-benda yang tak betul. Takut tak dapat duit, takut lapang, takut kurang harta. Ini semua ujian. Dan kurang harta. Wal anfusi was samarat, dan di antaranya wa naqsim, Allah Ta'ala mengurangkan jiwa ni. Dan Allah Ta'ala kurangkan kita punya, orang panggil apa, harta benda, dan jiwa kita berasa tak kukuh. Dan keyakinan, kebergantungan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya apa lagi? Was-samarat, yakni hasil tanaman. Nah, kalau kita tengok antara kisah dalam surah Yusuf, di antara raja tu dia mimpi dan dia panggil semua menteri-menteri dia, dia panggil Tok Bomo, dia panggil ahli-ahli nujum untuk mentafsirkan mimpi dia, sebab dia mimpi pelik.
Dia mimpi 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurih-kurih. Dan tinggal 7 orang panggil bijirin yang hijau yang segar-segar, dan 7 bijirin yang layu yang tak segar. Jadi mimpi ni pelik. Sebab mimpi ni orang panggil, alah, dah tua-tua mimpi pelik-pelik ni lah. Kena ingat. Macam kita lah, dah tua-tua mimpi Ultraman lah. Kena tengok balik. Apa tak kena kan. Jadi raja ni bila dia mimpi macam tu, dia rasa bila dia panggil semua menteri-menteri dia panggil semua ahli nujum, dia panggil tok-tok bomba, panggil ilmuwan dan semua, dia cerita pasal mimpi dia. Siapa pun kata, alah tu mainan tidurnya, tak ada apa, tak ada jawapan yang memuaskan hati dia. Dan sebelum tu dia punya khadam lah, orang suruhan dia, tukang masak ataupun tukang baju ayak dia tu, dia penjarakan. Bila dua orang ni dipenjarakan dan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf AS dalam penjara. Dan Nabi Yusuf ni kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, pandai ataupun bijak dalam mentadbir mimpi, menafsirkan mimpi. Dan dua orang ni bila duduk dalam penjara, mereka berkawan dengan Nabi Yusuf. Sebelum salah seorang daripada mereka keluar, Nabi Yusuf ada bisik kepada dia supaya apa? Ejah kat raja bagi aku keluar sama. Orang bagi bahasa mudah nak faham lah. Tapi bila salah seorang daripada ni keluar daripada penjara, kan, apa yang jadi, yang keluar tu dia dilupakan oleh syaitan untuk ejah Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Lupa. Tapi bila mai jadi kes ni, raja nak tanya, baru dia teringat, ada orang yang betul-betul boleh yakin percaya dengan takbir mimpi. Siapa? Nabi Yusuf, dia dalam penjara. Maka khadam ni dia minta untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf AS dalam penjara. Dan bila dia pergi jumpa dengan Nabi Yusuf AS dalam penjara, dia cerita tentang mimpi raja tu. Nabi Yusuf dia terus mentadbirkan mimpi tu, tafsirkan mimpi tersebut. Kalau kita ada dulu hang aku supaya ejah keluar, tak ejah ni hang nak cari aku pula. Nanti kita letak syarat tak bagi aku keluar tu. Tapi Nabi Yusuf tak. Kenapa Allah Ta'ala nak buat Nabi Yusuf ni keluar penjara dalam keadaan bermaruah, dalam keadaan dimuliakan? Kerana dia masuk penjara kerana fitnah Zulaikha yang cuba mencabul Nabi Yusuf AS. Jadi nak membenarkan yang bahawasanya Nabi Yusuf tak buat benda ni. Sebab apa? Berita yang tersebar Nabi Yusuf yang orang panggil apa, melakukan benda yang tak elok pada Zulaikha, isteri kepada menteri pula Zulaikha ni pun. Jadi nak ceritanya apa? Nabi Yusuf bila khadam tadi ni mai jumpa, mensuruh tafsirkan mimpi, dia cerita mimpi raja tersebut, dia pun terus tafsir. Dan di antara dia sebut, bila sebut 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, Nabi Yusuf tafsir dengan apa? 7 tahun ini hasil tanaman akan subur, maka kamu, orang panggil apa, tanam macam biasa, kutip hasil, tapi daripada hasil itu yang dikatakan orang panggil 7 orang panggil apa, bijirin yang segar tu, kan? Hasil daripada tanaman 7 tahun yang mula ni, makan sekadar keperluan, yang lain simpan, awet supaya dia tak rosak. Kenapa? Yang dimaksudkan 7 ekor sapi yang kurus makan 7 ekor sapi yang gemuk ni, 7 tahun lepas daripada tu, tanaman tak akan menjadi. Tanamlah apa pun tak akan menjadi. Dan waktu itu 7 tahun tu ujian kelaparan, dan waktu itulah nak makan hasil 7 tahun hak mula tadi kan, sikit-sikit, sehingga orang dah tak cukup, perik makan sikit-sikit, lapar ujian. Nak hasil tanaman kurang. Ni Allah Ta'ala cerita, nak cerita ujian kepada manusia, salah satunya hasil tanaman tak ada, kurang. Dan kita Alhamdulillah, sebab kita duduk di bumi yang di orang panggil garisan khatulistiwa ni, bumi yang subur tanam, tapi kadang-kadang main musim tak menjadi juga. Nak cerita hasil tanaman tu, antaranya Allah Ta'ala bagi ujian apa? Hasil tanaman berkurang. Dan di antaranya sebut Allah Ta'ala sebut hasil tanaman kurang. Hasil tanaman ni sebenarnya dia boleh pecahkan kepada banyak benda. Satu dia sudut ekonomi, hasil tanaman buat jualan, ekonomi. Jadi bila antara ujian yang Allah Ta'ala bagi, bila hasil tanaman tak ada, duit poket pun kurang harta tadi, semua dia macam-macam. Ni nak cerita ujian yang Allah Ta'ala akan bagi pada manusia.
kunci dia, keyword dia Allah Ta'ala sebut di sini, wabasyiris sabirin, dan bergembiralah, khabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Sabar ni nak cerita sebut senang, tapi nak aplikasikan dalam kehidupan kita bukan mudah. Sebab tu nak sebut kunci dia, kita hidup ni pasti Allah Ta'ala akan bagi ujian, dan nak berhadapan dengan ujian ni kena banyak sabar. Dan kena banyak sabar. Sabar ni apa? Sentiasa berada pada jalan Allah, sentiasa berada atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujian? Taat pada Allah. Jangan pilih jalan selain daripada jalan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni jalan yang batil, jalan yang haram. Kerana ujian-ujian ni boleh bawa kita apa? Buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Benda-benda ni boleh buat benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, manusia kena hadapi ujian tersebut dengan atas jalan ketaatan pada Allah, dan keyword kunci dia apa? Sabar. Jadi apa pun sabar. Tapi sabar ni senang sebut di mulut, tapi bila berhadapan dengan satu keadaan dan sebagainya, bukan senang. Ustaz pun hilang sabar kadang. Kalau cerita sabar, pumpang keluar selipar hilang. Haram jadah, sungguh aku jumpa pencuri ni aku bunuh. Contoh. Hilang sabar. Kan senang. Tambah sebut nak bunuh pula. Bunuh tu benda yang salah pula dalam Islam nak cerita. Tu baru selipar, baru kasut. Tak hilang benda lain lagi. Nak cerita ni ujian. Keyword apa? Sabar. Hilang. Sabar. Tapi bukan senang. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hidup ni pasti Allah Taala bagi ujian. Tak ada orang yang hidup yang dia tak dapat ujian. Pasti akan ada ujian macam-macam. Tapi berhadapan dengan ujian ni, kita kena letakkan diri kita atas jalan ketaatan pada Allah dan sabar banyak-banyak. Sabar ni apa? Duduk diri kita atas jalan ketaatan, ikut apa yang syariat suruh buat, syariat pandu. Jangan pilih selain daripada jalan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketahuilah kehidupan kita sebelum nak mati ni pasti kita berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Maka teruskan kehidupan dengan ketaatan kepada Allah dan banyakkan bersabar. Kerana sabar ini kunci untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang sabar inilah yang Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurganya. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itu saja perkongsian ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan dia memberi sedikit manfaat untuk kita berhadapan dengan saki-baki kehidupan kita ini, insya-Allah biiznillah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, terkasar bahasa dan salah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Hakikatnya semua benda dan perkara datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa tawallaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.